Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allah lah yang berikan kepada kita segala-gala nikmat. Utama sekali Dia anugerahkan kepada kita iaitu iman dan Islam. Itu tidak boleh kita nak ukur ataupun banding ataupun nak balas sehabis kuasa kita pun tak kuasa. Tapi Tuhan beri dengan limpah kurnia daripadanya. Maka Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala redha dan Tuhan sediakan ganjaran bagi orang yang beriman, orang Islam
semasa dia duduk di atas muka bumi ini lagi, sebelum daripada dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat ganjaran yang dijanji banyak lagi daripadanya yang dia itu nak berikan kepada kita. Hari yang kita gembira iaitu hari yang kita dapat diri kita itu selamat daripada api neraka. Boleh masuk syurga, hari itulah hari yang kita kata di bibir mulut kita, kata alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan daripada kita berasa duk sakit hati, berasa serabut, berasa rusing, berasa tak sedap dan sebagai rasa apabila kita masuk duduk di dalam rahmat Allah Ta'ala, iaitu syurga Tuhan. Itulah matlamat yang besar sekali kata kita tu berjaya hidup atas muka bumi. Maka jalan kita nak berjaya hidup atas muka bumi ni tak lain tak bukan kita kena tupai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dasar itu sahajalah yang dasar sebenar di dalam agama kita. Lain daripada tu tidak. Ini bukan sekadar kita bercakap di bibir mulut kita sahaja. Bahkan perlaksana yang kita itu ambil mari guna, pakai, pegang, beriman dan amal ibadat kena berdasar kepada dua sumber itu tadi. Daripada syarah-syarah, kupas-kupas, huraya-huraya yang diberikan oleh warasatul anbiya kepada kita. Maka akhir abad yang kita duduk ini timbul beberapa fitnah yang banyak di dalam agama kita, dinamakan satu kumpulan al-munkiruna lis-sunnatin nabawiyah. Mereka yang mengingkar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang berlaku ada sungguh di dalam dunia yang kita duduk ini. Walaupun perkara itu terkadang kita sendiri tak pernah jumpa, tak pernah dengar, tak pernah tengok dengan mata kepala. Akan tetapi alim ulama kita, dia berjumpa. Dia beri amaran kepada anak-anak murid dia, kepada umat-umat Islam, supaya jaga daripada cara mikir mereka, daripada pahaman mereka. Takut kita ni juluh di dalam pahami dan huraya tarik ke mereka yang mengingkar akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab panggil al-munkiruna lis-sunnatin nabawiyah. Mereka yang mengingkarkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi pada perjumpaan kita sekali ini adalah perjumpaan khususlah. Kerana malam ni iaitu malam yang kita senantiasa pusing madah mustalahil hadis. Akan tetapi belalah kita nak ganti insya-Allah pada tepatnya. Pada siang hari ke nanti tengoklah kehendak Tuhan nak berlaku bila tu. Tetapi perkara yang kita itu tak boleh nak jadi lambatlah. Kerana khabaran ini sampai mari kepada majlis kita. Kata setengah daripada manusia kita ni termakan dengan cara mikir mereka-mereka yang tersebut tadilah. Jadi mikir salah. Siapakah dia tu nak ingkarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tak terkabah. Maka hadis yang mereka itu ingkar bukan hadis biasa. Hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dengan dakwah beberapa dakwah yang kita lagi akan tengok kupas. Insya-Allah taala di dalam ini majlis. Sama-sama kita bukakan hati, buka pandangan, ikhlaskan molek kerana Allah kita mengaji
agama ni supaya nak menjagakan diri kita daripada fitnah-fitnah kesamaran. Panggil fitnatus syubuhat. Fitnah-fitnah kesamaran yang kita itu termakai dengan perkara tersebut tadi, terkadang kita tak terkabah. Ini perkara yang bahaya bagi diri kita. Nah, utama kita kena jaga diri kita. Itu hak nombor satu sekali lah. Itu hak nombor satu sekali. Iaitu hadis mana yang mereka itu engkar? Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih kedua-dua. Di dalam mana? Di dalam sahih kedua-dua. Iaitu yang berbunyi kata, hadis hak Nabi sebut di bibir mulut dia, sahabat yang dengar, yang bawa datang kepada kita ni, iaitu Abdullah ibni Umar. Iaitu Abdullah ibni Umar. Anak Sayyidina Umar lah dia tu. Tu. Jadi Nabi SAW satu hari itu dia duk berdoa lah. Makna kata dia tu duk berdoa kepada ummah ni. Berdoa kebaikan nak berlaku kepada ummah. Iaitu yang berbunyi kata, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Satu riwayat mari dengan waw, satu riwayat mari dengan ulal lafaz, Allahumma barik lana fi yamanina. Maka sahabat Nabi SAW yang ada sekali masa Nabi duk berdoa tu, dia kata, apakah Rasulullah tak berdoa kepada tempat hak kami duduk kata? Kami duduk di Najd. Apa Rasulullah SAW tak berdoa kepada Najdina kata? Tu nampak tak tu? Rupa. Maka al-munkiruna lis-sunnah, mereka yang tak fahamnya maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang Nabi duk berdoa dan kelakuan Nabi dengan para sahabat dia terhadap perkataan wa fi najdina tu, dia beri makna kata Najdi yang ada di Riyadh, ada di Makkah Al-Mukarramah sekarang lah. Tu nampak tak tu? Maka apabila gitu, Nabi pun tak ada berdoa dak. Makna kata Nabi tak ada berdoa kepada Najd, yang mana para sahabat itu minta. Nampak? Tak ada berdoa dengan Allahumma barik lana. Ini sebagai kesimpulan kepala maudhu' tajuk yang kita nak masuk di dalam isi kandungan sebentar lagi, insya-Allah taala. Lalu Sayyidina Umar pun, iaitu Abdullah bin Umar pun duk dengar lah. Kata Nabi duk ulang 2-3 kali lah doa dia terhadap negeri Syam, terhadap negeri Yaman. Sahabat pun duk ulang jugalah hak tempat kediaman dia tu. Hak duk di Najd. Apa tak berdoa kepada tempat kami kata? Lalu Abdullah ibn Umar kata, aku boleh jadi berasa kata boleh jadi Rasulullah tu ya berdoa kali yang ketiga sekali lagi. Kali? Seolah gitu. Akan tetapi tak. Kali yang ketiga pun Nabi tak ada berdoa tak kepada itu tempat. Tetapi Nabi keluar di mulut dia yang mulia itu, dia kata hunalika, di sana gapo az-zalazilu wal mihan. Di sana yatla'u qarnus syaitan. Di sanalah jadi hara-hara, jadi kelang kabut dan tumbuhnya tanduk-tanduk syaitan yang menunjuk di atas fitnah yang berlaku di dalam agama Islam, timbul daripada itu tempatlah. Itu adalah khulasah, kesimpulan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ada dalam Al-Bukhari dan ada dalam Muslim.
Al-munkiruna lis-sunnah, mereka yang engkar akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tilik kepada keadaan yang Nabi kata. Maka dia tengok pada Najd yang ada di Riyadh sekarang ni dan belum daripada kita ni. Tak ada dok jadi supaya Nabi kata. Apabila dia tu tengok dengan mata kepala dia, kerana mereka ni dia tak percaya walaupun keluar daripada mulut Nabi sekalipun, kalau benda yang tak boleh nak tengok dengan mata kepala dia, dia tak percaya. Lalu dia engkar akan hadis tu. Kata bagaimanakah hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim menyalahi perkara yang berlaku sungguh. Benda tak ada berlaku supaya Nabi kata. Tak ada serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raya. Bagaimanakah hadis ni nak jadi sahihnya? Sedangkan orang Islam duk pegang kata hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim ni setinggi-tinggi sahih. Bawah daripada Al-Quranul Karim. Nabi kecek sendiri gitu tak boleh nak jadi ya. Sebab Nabi nak jadi Nabi nak kecek lagu tu macam mana? Dia tak boleh nak kecek lagu tu. Nabi pasti yang nak kecek tu betul dengan perkara yang berlaku. Tu makna hujah dia. Itu apa panggil hujah dia. Kemudian apabila dia hujah lagu tu, mereka ni sama dengan mereka yang mendahului akal di atas perkara yang gaib. Seumpama Mu'tazilah dengan sebab kesesatan dia, ia engkarkan azab kubur. Sebab dia tak percaya azab kubur, tak kalau dia taruhkan mayat seorang, dia gali tengok, tak ada berlaku supaya Nabi kata. Maka dia kata di sana tak ada azab kubur. Tepat gelicir dia. Maka al-munkirun al-sunnah, mereka yang mengingkarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan itu dakwaan tu. Hadis tu sahih sungguh ke tak? Yang Imam Bukhari wari, Imam Muslim wari. Kalau sahih, kerana tak berlaku sebagaimana Nabi kata. Nampak tak? Itu adalah soalan-soalan yang keluar daripada kepala dia. Daripada cara mikir dia. Supaya nak buat orang Islam ni buat kerja. Apakah maksud hadis tu? Kalau sah sungguh, apa maksud dia? Kena kepada hak mana? Hak berlaku tu macam mana? Ini ada di dalam syubhat kesamaran-kesamaran yang mereka itu bawa datang kepada orang Islam. Bawa datang mari sungguh. Nampak tu tak? Itu dia. Baik. Lalu kita nak mari tengok. Kata hak Nabi kata Najd yang orang engkar akan sunnah Nabi ni. Royak kata Nabi kecek tak sungguh sebab benda tu tak ada berlaku kali. Nak tahu kata Najd di dalam hadis hak Nabi kata tu maksud di mana? Adakah sungguh di Makkahul Mukarramah di Riyadh itu kan macam mana? Kita nak tengok, nak jalan mengikut kesamaran yang orang engkar hadis itu nak orang Islam itu jadi silap faham terhadap Nabi Islam. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terdapati di dalam buku yang besarlah, buku tu amba tengok dengan mata sendiri lebih kurang daripada dekat-dekat 30 jilid semua. Buku yang cakap tentang kesamaran-kesamaran sama ada terhadap Quranul Karim ataupun kesamaran terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buku Nining pada juzuk yang kelima pada muka 151 daripada kesamaran bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bahagian yang ketiga. Data begini. Nas dia data begini. Dia kata orang setengah-setengah daripada manusia yang dia itu dakwa kata diri dia tu sebagai orang yang beriman. Dia mengingkarkan akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Engkar hak mana? Engkar pada keterangan yang Nabi berterai bahawasanya akan timbul fitnah-fitnah itu daripada masyriq. Daripada mana? Dari masyriq. Daripada masyriq. Masyriq belah timur. Dari itu. Daripada masyriq. Maka ini hadis ni, yang mereka itu engkar satu hari sebagaimana nas yang ada di dalam kitab tersebut. Dia kata, satu hari itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi membar. Membar Masjidin Nabawi. Masjid Nabi hak kita duk gi sekarang loloning itulah. Tapi zaman Nabi duk ada lagi, tak wafat lagi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tunjukkan akak tangan gininglah kepada timur. Kepada mana? Kepada timur. Lalu Nabi kata al-fitnatu hahuna min haitsu yatla'u qarnus syaitan. Fitnah tu akan berlaku daripada timur. Fitnah tu akan berlaku daripada timur sekira tumbuhnya tanduk syaitan. Tanduk syaitan ni maknanya sebagaimana alim ulama kita duk syarah di dalam kitab-kitab hadis tu makna kata tempat yang tumbuh kumir fitnah yang nak jadi hara-hara di dalam agama. Itu makna dengan cara kesimpulan hak ringkas. Di sana banyak ulama syarah tetapi kita memadai dengan kesimpulan. Kerana kita ni sebagai orang yang nak faham Islam tangga mula-mula ni sekadar tu pun tak apa dah. Lepas ahli dia lah. Ada cara tentang bahasa hak pesen tinggi-tinggi dalai-dalai tu lepas pada ahli dia. Kita ambil sekadar nuktah di situ pun tak apa dah. Baik. Demikian itu hadis tadi itu riwayat daripada riwayat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibni Umar lah riwayat tadi tu. Tu faham tak tu? Lalu mereka hak yang engkarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yagi faham kata kalimah najd. Hak Nabi kata tu najd. Najd ni makna kata negeri yang duk balik timur. Duk balik mana? Duk balik timur yang Nabi itu hala tangan gini. Tunjuk tangan gini hala kepada isyarat kepada negeri timur. Mana Najdi duk kat tu lah. Tu. Pahalah mereka itu. Mereka mana? Hak engkar akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya faham kata Najd yang dimaksudkan dalam hadis hak mengikut ya faham tu. Ia kata Najd Jaziratul Arabiyah. Iaitu Najd yang duduk dalam jazirah hak negeri Arab. Mana kata hak duduk di Riyadh tu lah. Ya faham lagu tu. Puak-puak engkar sunnah tu ya faham lagu tu. Nak buat kan? Ya nak jadi satu hijau kepada orang Islam, ulama Islam kena duk mari kupah. Kena mari duk hurai pula. Kata, hak Nabi kecek tu mung tak faham. Mung tak siapa maksud hak Nabi kecek tu sebab tu faham ikut dia tu. Salah gitu. Mereka itu mengambil dalil di atas dimakian itu bahawasanya hadis-hadis yang datang fitnah itu datang daripada Najd itulah. Datang daripada mana? Datang daripada Najd. Maka dia wari dalil. Orang hak engkar sunnah tadi, engkar hadis Nabi dengan sebab dia salah faham tu, dia wari hadis. Hadis riwayat daripada Abdullah ibni Umar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nas yang ada dalam kitab Mausu'ahna. Allahumma barik lana fi syamina. Dia kata gitu. Nabi katalah ni, Nabi kata sungguh. Ya Allah, ya Tuhan aku, memberkatilah negeri Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah negeri Yaman kami. Qalu, kata mereka itu sahabat hak duk sekelilingi Nabi, hak duk dengar Nabi duk berdoa tu. Boleh jugalah Nabi tu doa kepada negeri yang dia duduk. Dia kata, wa fi najdina ya Rasulullah. Dan pada negeri Najdi kami, wahai Rasulullah.
Tu mari punca. Punca mari dah lah. Punca mari. Lalu Nabi tak ada kata. Abdullah ibnu Umar ni pun ada situ dalam keadaan itu, dalam peristiwa itu lah. Faqala Abdullah ibnu Umar, maka Abdullah ibnu Umar pun kata di dalam hati. Fi nafsihi huwa, kecek dalam hadisun nafsi. Aku sengka kata Nabi nak kata kali yang ketiga lah. Seolah kata Nabi nak doa kepada negeri yang sahabat itu minta, iaitu negeri Najdi kali yang ketiga. Seolah kata Abdullah ibnu Umar kata Nabi nak kata Allahumma barik lana fi najdina. Seolah kata Abdullah ibnu Umar ni gitu. Tetapi tak. Seolah kata apa yang dinampakkan di dalam hati, di dalam diri Abdullah ibnu Umar ni ikut lain hak Nabi berlaku. Makna kata tak masuk di dalam apa yang Abdullah itu duk cinta-cinta. Tu tak? Nabi kata hunalika zalazilu wal fitan wa biha yatla'u qarnu syaitan. Di sana akan timbul hara-hara dan fitnah. Seolah kata sahabat ni minta suruh Nabi tu Muhammad alaihi salatu wassalam doa kepada negeri dia. Nabi tak doa yang pertama. Yang kedua Nabi ayatkan negeri mung ni akan timbul hara-hara dan timbul fitnah, dan di situlah akan tumbuhnya tanduk syaitan. Makna kata inti berlaku fitnah akan timbul daripada bombing tu lah, daripada negeri tu lah. Tu faham tak tu? Itu hadis Nabi. Sah tak tu? Sah. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam yang lain-lain lagi. Nampak tu tak? Tu. Maka berhujah orang yang engkar akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu katakan kata-kata tidak zahir apa-apa fitnah daripada ahli Najd, dia kata. Aku duk tengok hari ni mananya. Kalau baca dalam sejarah sendiri pun hak kuat-kuat, hak besar-besar, mananya? Ya puak ni buat kaji ya dibantukan oleh orang barat, orang putih. Bukan makna kata dia duk ikut turut supaya tupak tu, bukan. Ikut orang sumat ke apa, jela belaka dengan tidak buat kesimpulan kajian, bukan. Ya bukan sifat orang nak gonye Islam ni kena buat kajian lah. Bukan makna kata duk ikut turut hak dengar-dengar mari. Ya ke tidak itu bukan. Nampak tak tu? Tu nak kita faham jadi molek dulu. Faham molek ni hadis ni orang duk tolak. Bukan makna kata orang duk engkar. Apabila engkar hadis ni rusak siapa Bukhari, rusak siapa Muslim. Rusak sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Sebab tu kita kena faham kena. Kalau faham tak kena, silap kita pun jadi silap juga. Tu dia. Maka dia kata, bagaimanakah mereka itu nak jadi ahli fitnah dan ahli yang haru-hara? Waknya fitnah jadinya sebab orang Islam ni jadi rutuh, jadi tu jadi ni. Sedangkan mereka itu tu duduk dalam keadaan yang duk bantu Islam. Dia duk imarahkan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Islam daripada dia tu buat pertolongan orang Islam, cetak Quran, gapo sebar seluruh dunia. Nyo sebarnya kesek-kesek Quran, orang-orang baca Quran. Kitab-kitab terjemuh Quran, tafsir Quran, gapo nama daripada dia belaka. Takut mana pula nabinya giroyak kata di sini ni. Nak berlaku fitnah haru-hara, jadi kelang kabut, jadi tu jadi ni. Kok mana? Seolah kata ya buat masalah. Ya buat masalah. Seolah nak buat masalah untuk nak menyalahkan hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Ni di dalam kitab Mausu'ah ni duk sebut mari. Dicetakkan di negara Mesir awal sekali daripada Maktabah Nahdah. Maktabah Nahdah. Banyak jilid lah, dekat-dekat dengan 30 jilid. Alhamdulillah.
yang kita mutalaah di dalam itu. Maka itu adalah kesamaran. Daripada orang yang engkar akan apa? Akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi buku. Sampai situ. Nampak tak? Sampai situ orang kita. Nak jadi buku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kita. Mana orang Islam. Bukan orang luar pada Islam. Orang Islam. Ulama Islam kita ni bangun. Orang panggil diri bangun. Diri bangun bawa hujah. Kata apa yang kamu duk faham itu wahai orang yang nak engkarnya hadis Nabi tak betul dengan apa yang mu faham. Tak kena dengan apa yang mu itu duk khandak. Tak betul. Tu yang nak royak we tahu. Macam mana? Dia kata ya wari dengan cara kasar-kasar. Ulama kita wari dengan cara kasar-kasar untuk nak tolaknya faham yang salah ini, mari dua jalan mula-mula. Orang panggil raddul ijmal. Nak tolak dengan cara kasar-kasar. Kamar dia nak masuk pendetailan sedikit. InsyaAllah lah pada malam ni kita letak hati molek. Kerana masalah ni adalah masalah yang sakut paut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita calonlah diri kita untuk mempertahankan hadis Nabi. Supaya nak kita itu dapat syafaat Nabi, kita kena gerbai juga diri kita. Gerbai diri kita sekadar kita dengar. Kama dia faham we kena. Tu panggil gerbai dah. Orang ada pergi cari ilmu kita tu, hak tu suku pula. Pengerban ni pasal lain pula. Ulama hak pergi colek mari kita, hak tu tangga lain pula. Tapi jadi berekal belaka. Kita orang dengar ni pun masuk juga. Kerana kita memfreekan masa, memperluangkan masa kita untuk dengar jawab kesamaran daripada orang yang engkar hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Dia kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang pada kenyataan bahawasanya fitnah tadi itu akan zahir daripada masyriq, makna daripada timur. Nah, daripada timur, kalaulah kita misal kata, timur-timur ni makna kata pihak itulah. Orang duduk di Madinah, pihak timur, pihak masyriq itu menuju ke mana? Supaya kita lah, kalau kita duduk negara kita ni, Makkah Mukarramah ni hak selatan kita duduk mana? Balik berjatuh. Tak gitu. Balik berjatuh makna kata balik mana kita nak semaya, nak gadak jatuh. Semua orang selatan kita kok tu belaka. Apabila orang duduk di Madinah, nah, orang berkediaman, rumah dia tu duduk di Madinah, masyriq dia itu, timur dia itu hadap ke mana? Itu nak kita faham situ dulu. Nampak tu tak? Tu nak kita tahu dulu. Aning majlis ni sepatutlah kita dengar jadi molek. Tak usah dengar, tak ada masalah. Tak usah duk haru orang lah. Gi tempat hak hantar nak gi tu. Nampak tu tak? Kita nak kepada orang yang nak tahu ilmu pengetahuan. Lepas tu buat kajian pula. Ia kata sesungguhnya fitnah itu zahir daripada masyriq. Adalah beberapa hadis daripada setinggi-tinggi hadis yang sahih. Sama ada sanad dia ataupun matan dia. Dan sesungguhnya telah zahir daripada dimakan itu fitnah yang banyak. Dan di sana balik masyriq hak Nabi tunjuk tadi itu akan keluar pula gapo fitnah hak besar sekali pada akhir zaman, iaitu fitnah tu Masihid Dajjal. Akan keluarkan Dajjal pun daripada masyriq, daripada timur, daripada negeri Madinah tu. Balik sebelah timur, balik masyriq hak Madinah tu, pihak jalan tu lah Dajjal akan keluar. Walaupun dia tak boleh masuk Madinah tu, tak boleh masuk. Di kawasan tu tak boleh masuk. Nampak tu tak? Tu dia. Dan lain-lain lagi daripada tu. Lain-lain lagi daripada mana? Daripada fitnah-fitnah yang lagi kita akan sebut sebagaimana ulama kita bawa datang. Ulama kita ya cara sungguh kepada ummah. Bukan makna kata ia sekadar duduk dalam bilik pak segi sebagaimana duduk wahai setengah-setengah tu bukan. Ya wak kerja kita nak jaga pahamnya kita jadi kena tu. Ya wak kerja. Bukan makna kata ia duduk tidur makan bukan.
Nampak tu tak? Tu dia. Itu jawapan dengan cara kasar-kasar yang pertama. Mana sahih? Hadis tu sahih. Hadis tu sahih. Pas sahih kok mana? Nanti dulu. Sebab orang mungkir sunnah ni, orang yang engkar sunnah kata, sahih kok mana benda tak ada berlaku. Lalu ulama kata, sabar. Nanti nak royak, so. Tadi antara ridah, kesamaran, dengarlah pula nak jawab apa. Ya gitu. Itu cara. Ni nak buta, nak belik. Amba dengar anta dengar anak kata itu cara orang Islam. Nampak je tak? Kalau bukan Islam ni, orang buzan ni ya dengar. Tengok dulu. Dengar panggil? Dengar alasan. Tu makna kata kita ni kalau orang Islam ni, tak molek manalah kalau kita tak mau nak dengar alasan, tak kena lagu tu. Nampak? Dengar alasan. Tak say ketua, tak apalah dengar alasan nak katalah mana. Tu. Yang kedua, sesungguhnya telah ijma' ulama hadis. Ni. Ulama kita dakwa ijma'. Ijma' ni mana kan? Mana sebulak suara. Dia ulama hadis. Keluar tubik ulama hak bukan hadis lah. Ulama hadis dia nak tahu kata maksud kecek kena tanya dia. Nabi kecek lagu ni maksud macam mana kena tanya dia. Dia tahu. Supaya kita lah nak tahu masalah tanam meh kena tanya orang menanam. Lalu kita tanya orang jual mah, dia tak sepatau. Tak gitu. Kalau nak tanya mah, kena tanya orang jual mah, tanya orang kena pisah. Tak leh lagu tu, dia tak supa. Kerja lain-lain. Tu. Sesungguhnya telah ijma' ulama hadis. Dan orang hak syarah kita hadis pula. Tu, puas hati. Bahawasanya maksud daripada hadis Nabi Najdina tu. Dalam hadis Nabi hak sahih tu, iaitu hak ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud hadis tu kena kepada Najdi hak duk diriak. Makna kata hak ma'ruf dengan itu nama. Bukan. Hak tu sebulak ahli syarah hadis. Nampak? Dan ahli hadis hak rayak. Pahpiyah hak rayak. Nanti tengok kita akan wakri. Beberapa orang tokoh-tokoh ulama hak besar. Kita ni nak tak siapa pada pangkat tu. Mati 5 kali, hidup pula 5 kali pun tak siapa pangkat tu. Sebab tu kita tupai dia. Tupai dia. Tu. Akan tetapi maksud daripada perkataan Najdina yang ada dalam hadis tu kena pada apa? Ulama syarah kata kena kepada tempat hak naik bongok. Martafa'a minal ard. Mana kata hak sepesi bongok. Salah gini lah kalau kita kecek gak. Orang tanya, rumah hantar ni banjir dah? Kita duduk tah bongok. Mana duduk tah bukit? Salah gitu. Naj pada asal lurah, asal bahasa mana tempat hak bongok tinggi. Bukan tempat lembah tu tak? Tu. Dan sesungguhnya apa nama ni puak-puak hak duk di negeri Madinah tu apabila sebut kata Najd balik timur dia tu kena kepada mana? Ulama ni jawab ni bukan apa. Maka dia kata fal Iraqu najduhu. Makna kata negeri Iraq lah nisbah bagi ahli Madinah Najd. Seolah kata kapung tu duk mana? Duk tah bukit. Nisbah bagi kita tadi itu kapung tu makna kapung duk tah bukit. Mana bukit nisbah bagi orang Madinah ni mana kata orang Iraq. Sebab itulah maksud daripada hadis Najdina itu kena kepada negeri Iraq. Dengan ijma' ahli apa nama ni? Ahli hadis. Sama ada orang hak nakal hadis mari dan orang syarah hadis. Apa tahu main lagu mana tok guru? Hadis supaya Quran. Lah mana? Ia tafsir setengah di atas setengah. Ia tak zahir di sini, ayat zahir di satu hadis yang lain. Ayat Quran tak nyata sini jadi mutasyabih. Tengok ayat lain mari tolong berjelaskan sini. Apa tak pandai buat? Bukalah tafsir. Kalau kita jadi guru, gi tak siapa, buka tafsir. Kalau jadi anak murid, jadi orang biasa awam, dengar, tanya. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang pandai tu. Dia akan boleh jawab. Orang ni tak boleh jawab, orang lain.
Pasti. Sebab tu Imam Syafi'i kata ilmu agama ni tak akan sunyi, tak akan sulit. Tak orang ni orang tu. Ya boleh lagu tu. Bukan makna kata pakat tak tahu belakang ni, ya tak boleh nak jadi. Kerana Tuhan jaga agama kita. Hadis dalam musnad berpuluh-puluh ribu. Tanya, tahu belakang. Orang ni tak tahu maksud hadis ni, orang ni tahu. Gitu cara. Nampak tu tak? Maka ulama kita jawab dengan cara kasar-kasar dua. Lah mana? Yang pertama hadis tu sahih, bukan hadis batil sebagaimana al-munkirun al-sunnah dunnak, bukan. Yang kedua, najdina di situ kena kepada al-Iraq, kena kepada jihad, makna kena kepada pihak hak negeri Madinah ni balik pihak hak Iraq. Bukan kosak kepada negeri, mana kata balik tu, pihak tu. Nampak tu tak? Tu kita faham molek. Kosak kepada keadaan dia. Keadaan dia tu. Lepas tu lagu mana? Nanti kita tengok. Baik. Lepas daripada tu, setelah daripada tu hadis yang kita dengar tadi tu, saya pergi tengok dengan mata sungguh lah. Ada di dalam Sahih Muslim itu pada kitab Al-Fitan wa Asyratis Sa'ah. Kitab fitnah. Nak berlaku fitnah. Dan alamat-alamat hari kiamat. Asyrat bermakna alamah. Makna alamat-alamat nak berlaku kiamat. Babu al-fitnati minal masyriq. Fitnah itu daripada mana? Daripada masyriq. Mana kata daripada timur. Hadis rakam 2905. Hadis hak kita dengar saat ni dengan cara kasar-kasar tu. Saya nak baca pula sekali lagi supaya nak kita itu dengar dengan telinga. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dano ulama duk royak kata, ulama duk royak kata najdina dalam hadis tu maksud negeri Iraq. Ulama hadis tu ambil faham daripada mana? Dan orang hak syarah hadis itu daripada tokoh-tokoh ulama hak hebat-hebat, hak besar-besar tu ambil faham daripada mana? Ambil daripada hadis tu juga, bukan ambil daripada lain. Sebab apa? Sebab saya royak dah tadi, hadis ni mentafsir setengah di atas, setengah. Orang yang tak gunakan kaedah dan cara hadis tafsir setengah di atas setengah ataupun Quran tafsir setengah di atas setengah, maka orang tu duduk di atas jalan ni ambil Quran dengan cara mutasyabih. Hak Nabi lari kata, "Hei Aisyah, kalau mu dengar orang berhujah dengan mutasyabihatil Quran, maka mu jauhkan daripadanya, dan itulah yang Allah Ta'ala khandak di dalam Quran." Kata mereka yang turut mutasyabih. Mutasyabih mana? Ambil tepat hak jadi kesamaran, wak jadi wak jadi dalil. Ada pun ayatus sifat yang duk faham setengah-setengah orang kata, iaitu ayat mutasyabih. Di sisi kita ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantai saya salah ni, mana mutasyabih di sisi hakikat dan kaifiyah. Adapun di sisi makna dia muhkamat. Ini kita pegang lagu ni. Faham tu tak? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah riwayat kata ayat sifat itu adalah ayat mutasyabih. Walaupun sahabah pun. Nampak tu tak? Kata tapi kalau kita nak kata ya mutasyabih, tapi kena iktibar. Mutasyabih pihak mana? Kalau pihak hakikat dengan kaifiyat, memang hak tu mutasyabih. La ya'lamuha illallah. Tidak siapa dia tahu malaikat Allah Subhanahu wa taala akan hakikat. Tapi makna getih. Nampak tu tak? Hak tu di sisi jalan ni hak kita. Orang nak jalan lain pada ni, biarlah, falyatafaddal. Tak ada masalah. Tapi hak kita gini. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Hadis daripada Salim. Salim ni cucu Sayyidina Umar. Anak Abdullah ibni Umar. An Salim ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhum. Tu. Radhiyallahu anhumah. Salim ni bukan sahabat lah. Yaqul, katanya Abdullah tu. Ya ahlal Iraq. Ya ahlal Iraq. Wahai ahlal Iraq. Panggil selalu. Hei fuak Iraq. Iraq nu Baghdad learning lah. Tu situ. Ma as'alukum anis saghir.
wa arkabakum lil kabirah. Aku tak ada nak kecek benda hak kecil-kecil ni. Nah, nak kecek benda hak penting. Tu makna kata kita terjemah dengan cara sepatah lalu. Sami'tu abi. Aku dengar. Makna kata yaqul di situ kena pada Salim. Sami'tu abi. Aku dengar ayah aku. Ya, Abdullah ibn Umar. Aku dengar ayahku Abdullah bin Umar kata mana? Yaqul, Abdullah tu kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah tu dengar daripada apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ilmu agama. Sebab itulah ulama kita ilmu agama dia mari dengan haddatsana. Sami'tu. Gitu ilmu hak mari. Ilmu ni sumber ilmu wahyu Allah Ta'ala, Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ilmu. Siapa dia tak ertinya Quran, tak erti hadis, maka bukan daripada ahli ilmu. Walaupun nak pandai ilmu hak luar daripada Islam ni tinggi langit mana pun, tak dibilai kata dia tu daripada ahli ilmu. Itu dah ahli ilmu, makna ahli yang hak Islam sungguh tu, mana orang yang mahir terhadap Quran, mahir terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hifzan wa fahman. Faham serta ingat. Tu nak we kita reti kata siapa hak yang kita nak ikut dan turut. Lalu dia kata yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kata, dia kata, aku dengar pada ayahku dengar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, innal fitnata taji'u min hahuna. Sesungguhnya fitnah itu datang daripada di situ. Di mana? Daripada puak-puak ahli Iraq. Ni nak kita faham, orang nak engkar sunnah Nabi tu, dengar. Ni jawab ulama kita, hadis ni sah. Hadis ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, tidak ada syak kata Nabi kecek. Dan benda ni berlaku fitnah sungguh, tapi naj di situ bukan naj hak riak sebagaimana engkau duk faham, bukan. Bahkan yang dipahamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat dan para warasatul anbiya daripada kalangan ulama-ulama Iraq. Negeri Al-Iraq, negeri Iraq sebab dia mari dengan nas ya ahlal Iraq. Boleh kita tengok dalam sahih. Hadis sahih ni bukan hadis dongeng-dongeng biasa dak. Nah. Au ama bi yadihi nahwal masyriq. Nabi tunjuk dengan tangan gini. Awak tangan gini kepada hadap kepada jihah kepada pihak al-masyriq iaitu timur. Iaitu apa nama? Iaitu timur. Kena. Iaitu timur, hadap pada masyriq. Kena pada mana? Yakni orang Madinah, orang masyriq bagi dia ahlul Iraq, mari balik pada jihad tu. Bukan makna kata kena pada tempat betul-betul gitu dak, kena pada keadaan tu. Keadaan tu. Lagi kita nak syarah, ulama syarah kita faham lagu mana. Malam ni kita ambil masa sikit dah insya-Allah taala kerana maudhu' yang apa nama luar biasa sikit malam ni. Min haitsu yatla'u qarnu syaitan. Daripada sekiranya timurnya tanduk syaitan. Wa antum tadribu ba'dukum riqaba ba'd. Allah. Nabi sifat kata, sedangkan kamu itu memukul setengah daripada kamu akan tekak setengah daripada kamu. Makna kata, peperangan sesama Islam. Yang berlaku di Iraq, peperangan tumpah darah sesama Islam. Ni Nabi kata. Nas wadih. Hei orang yang engkar sunnah, engkar hadis Nabi, kata Nabi amba ni kecek tak betul, Nabi Islam ni kecek tak kena, dak kamu tak faham. Nampak dah tu? Hadis ni kita tak boleh nak faham satu. Kena tengok merangkung ni hadis tu hadis ni supaya nak keluarkan natijah. Tu cara. Itu tak? Itu cara. Baik. Kalau gitu, ulama kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak qasak dengan perkataan dia kata al-fitnatu minal masyriqi itu kanak kepada negeri yang tertentu, bahkan maksud iaitu daripada pihak tu dengan cara semua. Mari kau tu.
Tu mari fitnah tu masuk mari dalam negeri Arab ni, pitu dia kok tu. Herat tu. Timbul masuk fitnah tu daripada pihak kok tu. Itu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak royak we kita faham. Tu tak? Tu cara hak orang Islam kita faham tu balas tu. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tak kala dia itu mensyarahkan satu hadis, dia kata Ra'sul Kufri Nahwal Masyriq daripada kitab Bada'il Khalq. Tu daripada Sahih Bukhari itu tu dia katakan dia kata gini. Dia kata wa fi dzalika, dan pada itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratun, satu tunjukkan ila syiddatil kufril majus lianna malakatal furs. Makna kata balik masyrik. Kalau duduk di kota Madinah ni balik masyrik, balik timur negeri Madinah itu, balik tulah, pitu tulah orang panggil kata gi cari puak-puak mana? Puak-puak Majus. Ibu kota Majusi Furs. Furs, apa nama Farsi tadi tu duduk kat tu. Mana tu mari jalan ni kat tu, duduk kat tu. Ni nak ui kita faham jadi molek. Faham tu tak? Sebab tu dia kata sesiapa yang duduk di negeri Madinah di kalangan orang Arab ni daripada jihah, mana kata daripada pihak masyrik itu, timur itu, nisbah kepada orang Madinah. Nisbah kepada orang Madinah. Mana orang Madinah ni balik timurnya, balik masyrik. Lalu negeri Iraq, lalu duduk kat tu lah. Pergi duduk kat tu. Faham tak tu? Itu hadis Nabi yang dikupaskan oleh ulama-ulama kita. Kalau kita tengok dalam syarah, gitulah. Sebab apa? Sebab Nabi faham ni. Ulama kena faham supaya Nabi faham. Sebab ulama ni khija warasatul anbiya ke? Nak pergi mukhalafah Nabi tak boleh. Tu. Gitu juga. Dan berkata Imam Ibn Battal. Ibn Battal ni dia syarah juga Sahih Bukhari. Orang hak engkar sunnah tu, berarti molek hak Nabi duk, itu ulama Islam duk raya. Jangan duk faham sendiri hadis. Ambil ulama-ulama duk faham. Nampak tu tak? Ia kata didapati fitnah yang besar itu iaitu gapo? Pembuka anak kunci mari balik tu. Iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab nak jadi Uthman kena bunuh, orang hak bunuh tadi tu mari daripada masyrik tadi tu. Mari daripada pihak hak Iraq tu. Mari duk bunuh orang kita sini. Nah, apabila timurnya, apabila berlaku peristiwa bunuhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu an, maka sebab jadi peperangan Jamal, peperangan Siffin, dan timurnya Khawarij. Nah, di mana tu? Pada negeri Najd dan Iraq. Mana kata? Pada negeri Najd dan Iraq, mana pihak hak bonggok tinggi, tanah hak tinggi tadi itu kalau nisbah bagi orang Madinah. Orang Madinah ni duk balik lemah. Nah, balik lemah orang Madinah, balik hak tinggi itu, balik masyrik tadi itu. Timur balik tu. Tu sebagaimana Ibn Battal royak. Dan perkara hak belakang daripada tu, daripada masyrik. Dan maklum dia kata. Telah maklum bahawasanya rengka yang mula-mula sekali timur daripada ahli masyrik juga. Daripada kok tu, jalan tu. Yang mereka itu jadi sebab berperangi di antara sesama orang Islam. Nah, sesama orang Islam itu nak oyak kata we faham, kata ulama je faham lagu ni. Dan dia kata lagi dengan cara kesimpulan ni, maka sesungguhnya berlakunya fitnah itu daripada mana? Daripada pihak timur. Sebab jadi perpecahan kalimatu al-Islam, mana pecahan umat Islam, dan lagi akan jadi renuhnya umat Islam timur daripada pihak tu sehingga hari kiamat. Lagi kita nak tengok tempat ulama kita pasal we nampak hak sekarang lagu mana, insya-Allah tunggu sikit, sabar sikit. Lepas daripada tu, setelah daripada kita bawa dah hadis mari, ulama kita bawa dah hadis mari, bawa orang syarah hadis mari, dua orang dah, Ibn Hajar, Ibn Battal. Masa tak apa dah tu. Khattabi pun kata gini juga, ya syarah hadis tu. Khattabi pun kata lagu ni juga. Baik. Lah mana?
Dia kata, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran di makian itu dan mengajar akan ummah suruh jaganya fitnah nak berlaku ini belum daripada nak berlaku. Maka ulama kita kata, sebagaimana ada dalam mausu'ah ni, dia kata, wadzalika dalilun, itulah satu tandaan nubuwatihi, satu tandaan kenabian dia. Bukan Nabi tahu benda gaib, dak, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak kecek dengan hawa, bahkan Nabi kecek dengan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak? Tu dia. Siapa dia nak panjang amba nak royak tepat hak gi tengoklah. Kalau nak tengok dalam kitab Fathil Bari, Darur Rayyan, juzuk yang ke-13, muka 13. Duk di awal tu selalu. Apa yang amba buat khulasah ni, buat kesimpulan ni, gini lah. Sebab tu Ibnu Hajar dia kata, awwalu ma nasha'a dzalika minal Iraq. Awal-awal benda hak berlaku fitnah itu dalam Islam sampai jadi hara-hara daripada Iraq ni. Tidak siapa di kalangan ahli hadis hak yang syarahkan Sahih Bukhari walaupun Sahih Muslim riwayat kata hak Nabi tak doawi tu duk di Riyadh sebagaimana orang engkah hadis Nabi ni faham tak? Okeylah tu. Ambil danu. Hei orang hak nak kata kepada Nabi orang Islam ni mek faham danu. Tak lain tak bukan, ambil lah kocek hak faham sendiri. Hak ni masalah ni. Nah, Islam kita ni ya mutqin. Ya tetap lagi orang panggil muhkam, nak gonye tak gi. Sebab apa? Sebab tunye dia, asas dia gagah dan kuat. Waktu tu saya tak katalah kepada Quran dia, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Makna kata yang bijak sana, yang waktu turunnya wahyu. Jangan kata hak lain. Nah, hadis Nabi ni wahyu tu. Jangan buat mudah-mudah. Nampak tu tak? Wahia min jihatil masyriq. Dia itu daripada jihad timur. Iraq ni duduk dari jihad timur. Timur hak mana? Timur balik ahli Madinah. Duduk daripada ahli Madinah. Timur ni kok tu. Sebab tu siapa dia pergi di Madinatil Munawwarah. Cuba kita tanya orang yang duduk di kota Madinah tu, mana jihatil masyriq bagi negeri ni? Dia akan tunjuk kok tu. Nah, orang hak pergi tahu belaka. Sebab tu ulama hak warok-warok dia tak ada pergi syarah lain daripada tu. Malaikat ada duk syarah sikit sebanyak tu, hak tu makna kata ada habu ekok lain lah. Nah, ada habu ekok lain, ada tujuh ekok lain. Tak mau nak ikut Nabi Islam. Hak sebenar-benar hak tu dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan. Tapi kita kena jaga. Diri kita we kena dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, jangan duk gitu orang. Tak boleh nak turut apa hak Nabi nak ni. Jangan duk turut orang tu orang ni. Masalah kita nak beragama. Kita ni diri kita sebagai muslim ni mas'uliyah seorang. Dia. Wa man nabiyyuk siapa nabimu? Seorang. Tu siapa nabi engkau? Jawab kata Muhammadun ibnu Abdullah. Okey, tak ada masalah, najah. Kalau tak, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Ittifaq ulama hadis, kita ulang pula sekali kata ittifaq ulama hadis bahawasanya maksud daripada lafaz wa fi najdina di dalam hadis tadi itu negeri Iraq, bukannya negeri Najd yang ada di Riyadh sebagaimana orang engkau hadis ni faham tak? Okeylah tu. Terkadang hak jadi belahnya, hak jadi wasasianya, terkadang orang Islam kita makan dengan cara fahami orang engkau hadis. Hak ni hak serabut. Kalau orang hak tak faham Islam tadi itu, biarlah yang nak dakwa tu ya orang Islam juga, adalah separuh nah. Tetapi berasa kata hingga lagi, tapi orang Islam yang beragama Islam yang nak ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua bulat-bulat ni, dia makan juga cara mikir tu. Hak apa? Kerana syubhat. Kerana kesamaran.
Tu kerana apa? Kerana kesamaran. Itulah setengah daripadanya. Baik. Kalau gitu, bina di atas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensyarahkan maksud dan bina di atas kenyataan yang diterangkan, yang dinyatakan, yang dihuraikan oleh alim ulama kita dan strategi kharitah bagi negeri Madinah apabila duduk di Madinah, masyrik bagi Madinah iaitu hadap ke Iraq ke timur ke tu. Bina di atas itu orang yang faham kata Najd yang maksud dalam hadis tu kena pada Najdil al-Riyad salah. Kalamuhu batilun. Kalau dia pendapat dia adalah tertolak, tidak terbina di atas dalil daripada pahamiat tu. Pahamiat tu tidak bina di atas dalil. Bahkan pahamiat yang salah daripada terhadap hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nampak tu tak? Alaihi salatu wassalam. Sebab kita royak dah saning kerana semua ulama pakat sebulat suara kata maksud hak yang ada di dalam lafaz hadis najdina dan jinina tu kena kepada mana? Kena kepada negeri Al-Iraq. Nampak tu tak? Kena kepada mana? Kena kepada negeri Al-Iraq. Gitu juga Imam Ibn Hajar yang nakal daripada Imam Khattabi. Imam Khattabi yang ada syarah Sahih Bukhari. Hak atas nulah nama A'lamul Hadis fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Syarah tu beg 5 jilid. Kitab tu pun ada di tangan kita alhamdulillah dan di tangan-tangan ulama-ulama kita ada. Ia kata Imam Khattabi, Imam Ibn Hajar Nakamai kata Najd min jihatil masyriq. Wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatal Iraq wa nawahiha. Ni perkataan Khattabi. Najd daripada jihad timur. Dan sesiapa yang ada di negeri Madinah, Al-Madinatul Munawwarah maksudnya, didapati Najd itu kena kepada daratan Iraq kok tu dan hak duk sekelilingi tu. Duk jihad tu, duk pihak tu tu. Itu asal pada gapo tu? Asal pada syarahan yang disyarahkan oleh tokoh-tokoh ulama. Tak ada. Sebagaimana orang engkar sunnah duk faham kata Najd kena pada Najdil Riyad, sebagaimana duk tuduh-tuduh mari terhadap Nabi Islam, itu bukan. Kita orang Islam tak boleh nak terima. Sebab apa? Alasan kamu tak cukup. Kalau cukup tak apa. Tapi nak cukup lagu mana? Kamu di atas al-batil, kami di atas al-haq. Kamu di atas kebatilan, kami di atas kebenaran. Kebenaran dengan apa? Dengan alasan. Bukan kebenaran dengan hawa. Bukan dengan jahil lah. Nampak tu tak? Tu nak kita faham jadi jelas masalah tu. Kita kena faham jadi jelas. Supaya apa? Tak jadi buku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak kita takut sekali. Kita nak gelomok tok dengan dosa lagu mana tak apalah kita kata kita minta ampun ke Tuhan lah. Tapi fahami kita terhadap hadis Nabi kalau salah, ya Allah. Dia nak tanggung. Famay yansurna min ba'sillahi in ja'ana. Siapa dia nak tolong mempertahankan seksa Allah Ta'ala apabila datang seksa kepada kita. Dia nak tolong. Sebab tu kita kena guna tenaga kita, akal fikiran kita, umur kita untuk cari kebenaran. Dengarlah daripada siapa pun nak mengaji dengan siapa, tak ada masalah ke apa. Tapi pergi dengan alasan. Baik. Sebab itulah setengah-setengah daripada mereka yang tak faham tadi itu dagi ubah, dagi kata kepada Najd al-Iraq itu tak kena mengena dengan ilmu pengetahuan yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul dan ulama-ulama Rabbani, tak kena. Nampak tak? Saya berani cakap dengan sepenuh-penuh mulut kata itu tak kena. Sebab, tengok, sesungguhnya telah menaskan semua daripada huffaz, orang yang ingatan hadis, sekali dengan sanad dan matan dia tu, dan syarah-syarah hadis bahawasanya maksud dengan Najd di dalam hadis tu kena pada Najdul Iraq. Dia kata lagu tu.
Imamul Khattabi, yang syarahkan kita Sahih Bukhari. Imam Al-Kirmani, syarah Sahih Bukhari. Imam Ibn Abdul Bar, yang syarahkan Muwatta Imam Malik Ibni Anas. Dan Imam Ibni Hajar dan lain-lain lagi daripada tu. Imam Ibn Battah dan sebagainya. Bagaimana hamba duk royak sana ni? Kalau kita beranak, batu mati pula 5 kali. Beranak mati. Tak siapa nah. Pangkat demon ni. Sebab tu guna-guna. Kita ambil ilmu dia tu. Mari pakai. Walaupun kita tak ada i'tiqad kata mereka itu ismah. Sunyi daripada tersilap dan gelicir tak? Kita tak ada i'tiqad. Semua lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ismah. Itu pegangnya kita. Ahli sunnati wal jamaah, hak yang tak salah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya seorang saja. Orang lain tak. Tu tak? Ni tepat yang kita kena faham jadi jelas nah. Kata gapo jadi gapo. Kita duduk mana, kita kena faham macam mana. Di situ tepat dia. Baik. Hak yang nyata lagi tu. Tadi kita dengar dah daripada riwayat Sahih Muslim. Daripada Salim. Salim ambil daripada ayah dia Abdullah. Abdullah ambil daripada ayah dia Umar. Umar ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak. Okey. Pasal puas hati dah tu hadis Sahih Muslim. Ni kita nak mari tengok pula. Hak ulama doa tak erok. Tak ada sore pun di kalangan ulama doa kata riyad. Tak ada. Sebagaimana orang yang engkar sunnah ni duk royak, bukan. Nampak tu tak? Dia katalah mana, mari kita tengok. Kita pergi dengan alasan, bukan pergi dengan ikut dia gitu. Maaflah nah. Kita tak main ikut dia lagu tu. Hak kita kata alhamdulillah, kita kata dengan alasan. Tapi duk di atas kita nak hurai pula, tak hurai pula tu, duk di atas masa kita lah. Tak ada siapa dia boleh nak bebanan di atas kita. Tetapi yang kita kata insya-Allah senarai ada. Seolah kata kita tak ada kata ikut tu bukanlah. Kalau tak kena kita rajuk. Tu manhaj kita ya lagu tu. Faham tak? Tu. Dia kata setengah daripada perkara yang nak mengejakkan, nak menentukan. Kata maksud hak ulama kecek tu kena kepada daratan Iraq, negeri Iraq, balik jihad tu balik timur ke tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamil Kabir. Hadis pula. Wari hadis pula mari tafsirkan hadis. Ni sedap kita. Sebab itulah jalan ni hak sunnah ni sedap. Bukan makna orang tu kata, orang ni kata dengan tidak ada langsung sumber hak faham tu mik daripada mana, tak ada lah tu di sisi kita. Kita akan tahu tambah sini. Ulama syarah okey, alhamdulillah nak menyatakan sumber, kita tahu. Itu cara. Nampak tak sama nah? Tak sama. Dan lain daripada Imam At-Tabarani itulah. Imam Tabarani mati pada tahun 360 Hijriah. Daripada Salim, daripada Abdullah, daripada ayahnya Umar juga. Jalannya itulah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Faqal, Nabi kata dengan molek pati berat. Hadis ni mada sekali ni, halaqah sekali ni kita pakai sampai kita habis umur sudah. Hak ni hak hamba royak ni sebagai kesimpulan semua ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni. Tu dia. Kita royaklah kepada orang yang duduk bawah kereta kita pula. Tak ada gapo lah. Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Kemudian wari pula riwayat Allahumma barik lana fi sa'ina. Allahumma barik lana fi muddina. Pada sukatan, pada sukatan gatal, pada sukatan tu sukatan ni. Lalu datang riwayat lain Nabi kata Allahumma barik lana fi Makkah fi Madinatina. Suruh berkat juga pada negeri Madinah. Ada. Faqala rajulun, maka katalah seorang hak yang ada duk sekali menyaksi ketika Nabi berdoa tu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa fi Iraqina, wa fi Iraqina, wa fi Iraqina. Dan pada negeri Iraq kami menepati tepat wa fi Najdina. Tu nak royak kata zahir hadis nyata terang daripada Nabi sendiri
kata maksud itu Iraq. Sebab ulama tak berani nak lakah tu. Hak syarah gi kok lain tu yang menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi. Tu takut tu. Ayyuhan nas, wahai manusia yang suka menyalahi Nabi, sekelain sengaja ataupun tidak. Qala subhanahu wa ta'ala lakum. Nabi itu Allah Ta'ala kata kepada kita. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kita akan kena fitnah dan kita dijanji akan kena seksa yang pedih. Raja. Ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa laysa li syakhsin fulan. Taat kerana Allah, kepada Allah dan Rasul, bukan pada orang tu dan orang ni. Jangan ada kaca. Orang yang engkau hadis Nabi ni dengar. Ada telinga dia dengar. Ada akal fikir. Jangan buatlah tu. Tak pandai. Nampak tu dah? Mata'ud dunya qalilun walahum azabun alimun. Tak ada. Dunia ni sikit saja. Nak pun sikit saja. Imlik minad dunya ma syi' wa satakhruj minha kama ji't. Miliklah nak milik gapo di dalam muka dunia ni, pangkat ke, duit ke, nama ke, pengikut ke gapo. Imlik minad dunya kama syi' wa satakhruj minha kama ji't. Lagi akan keluar tu baik pada dunia ni sebagaimana kita mari. Lah mana? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kita mari sorry, tak ada gapo sekarang. Pakai ye pun tak ada. Kita akan gi pun belakang ada lagu tu juga. Sebab tu jangan. Nampak tu tak? Jangan. Pada era. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam fa'arada anhu. Nabi tak dengar pun. Seolah kata Nabi tak padu pun. Tu dia. Tiap-tiap kali katalah seorang lelaki tu wa fi iraqina. Doalah kepada negeri Iraq kami, kata ya Rasulullah. Nabi katakan akhir sekali nampak bosan doa ni. Nabi kata biha az-zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Di sana akan timbul hara-hara dan fitnah, dan akan timbul tanutan syaitan sebagai sumber fitnah di dalam agama. Hadis ni sah tak? Hadis ni sahih. Keluar oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamil Kabir, rakam 13,422. Satu lagi 12,553. Siapa dia ada tenaga, kira jom tengok ada ke tak. Ni nak ayat kata kita ngaji gini cara supaya nak kita berasa puas hati dengan agama. Bukan ikut dia gitu, bukan. Tak gitu. Tu. Maka mari nak tengok sikit. Masa kita ada sikit lagi dah, insya-Allah. Sesungguhnya telah berlaku sebagaimana Nabi raya. Hei orang yang engkau sunnah, hak kata Nabi kami kecek tak betul, ni mana ayat. Ni hak mana ayat. Sesungguhnya berlaku sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raya. Semua fitnah kalau kita tilik sungguh dalam Islam tadi tu, ya mari kau pihak tu. Pihak Nabi kata tadi tu. Fitnah asyuyu'iyah. Asyuyu'iyah ni buat mana? Mana buat komunis. Hak datang daripada Sin. Cuba kita pergi di Madinah, cuba kita tanya, negeri Cina dok pihak mana? Dok pihak Nabi royak tu. Datang balik tu lah. Ya Allah. Betul sungguh Nabi royak. Syuyu'iyah sampai komunis ni ada di negara kita. Gitu dah gini. Cara memikir tu masih tak ada lagi. Belaga dengan Islam. Gitulah. Supaya dok tahu tu lah. Tu tak fitnah lagi. Ya fitnah lah tu. Tu. Kemudian berlaku peperangan Tatar yang diketuai oleh Holako. Dan orang panggil peperangan Salibiyun. Yang berlaku Songkram Crusade. Salibiyun. Datang daripada mana? Datang daripada Masyrik juga. Belakang daripada Khurasan. Negeri lepas pada Khurasan. Mari kau tu juga. Fok Mongolia tu. Mari balik jihad. Mana? Jihad Al-Masyriq. Dan belum daripada tu. Belum daripada Salibiyun ke, Tatar ke, Syuyu'iyah ke. Bid'ah Jahmiyah. Bid'ah Mu'tazilah. Bid'ah Khawarij. Datang daripada mana? Datang daripada Masyriq.
Nanti baik kok tu belaka. Apa tak benar lagu mana lagi? Ni dalam sejarah tercatat. Tak boleh kita nak pergi ubah ni. Sejarah catat. Malak tu tak? Tu. Dan hak sekarang ni, hak kita zaman kita ni. Hizbil Ba's yang diketuai oleh Hafiz Asad dan Bashar al-Assad. Hak yang ada di Syam lah ni duk waktu tubik hukumnya bunuh orang Islam kita daripada kod mana? Kod tu juga. Pada asal tu. Nah, yang ada di fitnah dan hak berlaku fitnah Ar-Rafidah, fitnah Syiah dan Iran dan sebagainya. Datang pada kod tu. Balik hak masyrik berlaku. Akhir zaman ni akan keluar Dajjal pun daripada kod tu juga. Tu dia. Sebab itulah perkara-perkara ni tak boleh nak larilah apa hak Nabi royak ni ya benar sungguh. Tapi bukanlah makna hadis-hadis hak royak mari ni hak kita dengar ni kata mari daripada tu mana balik lain tak mari dalam fitnah. Tak mari juga tetapi royak kata hak ni banyak. Hak ni hak banyak. Dah tu. Hak ni hak banyak. Sebagaimana berlaku di dalam sejarah. Berlaku dalam sejarah. Hak yang tercatat mari. Pak ulama kita bila berapa? Cuba kita tengok dalam mausu'ah ni. Mari kita tengok. Ulama kita bila. Cuba kita perhati sikit. Akhirah ni insya-Allah taala. Ia kata mula-mula jemaah mana kata kumpulan yang mari bunuhnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni asal daripada mana? Asal daripada masyrik. Satu. Pahpa bunuh Sayyidina Husain di Karbala selepas daripada dihelakkan, dibuat rancangankan oleh Ar-Rafidah. Mana berlaku pembunuhan ni? Husain di Karbun wa Bala. Mana? Di Masyriq. Balik timur hak Madinah. Kemudian timurnya Khawarij. Daripada mana? Daripada ni juga. Daripada hak balik timur Masyriq, balik kota juga. Hak saya sebut dah saat ni. Hak Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Balik tu juga. Hak teruk-teruk saja ni. Dan satu lagi iaitu fitnatu Ibnu Ash'ath. Ni kita kurang kita dengar. Fitnah Ibnu Ash'ath ni ia nama Abdurrahman bin Muhammad bin Ash'ath. Dia ni adalah orang duduk di dalam bawah pemerintahan Daulah Al-Amawiyah. Asal dia daripada mana? Daripada orang Kufah. Daripada puak tu, daripada daripada puak-puak Masyriq tadi itu, timur tadi itu. Fitnah dia ni lah mana? Berlaku fitnah kerana dia keluar tubik daripada Hajjaj sampai menyebabkan mati orang Islam 100,000 orang pada zaman tu. Mari daripada mana dah sejarah? Mari pada situ. Mari pada Fort Masyriq tu. Dan Thawrah As-Sanj. Thawrah tu pebelarak As-Sanj. Thawrah Sanj di dalam yang berlaku pada masa Abbasiyah. Pada masa tu iaitu pada Qurun yang ketiga Hijriyah. Mati panjangnya Thawrah ni belarak ni sampai 14 tahun semua. 14 tahun semua. Sampai dibilangkan oleh ulama kata dia ni sepanjang-panjang pembelarak hak berlaku di dalam Daulah Al-Abbasiyah yang diketuakan oleh Ali bin Muhammad Saffah daripada Al-Basrah. Dialah jadi kepala, jadi ketua dalam masalah wak kacauan ini. Tengok. Jika habis ayuhal awihana engkar sunnah. Takkan benar kan Nabi kami kecil lah ni. Hak berlaku mari ni. Sungguh. Tu. Kemudian fitnah Al-Mukhtar yang dakwa diri dia sebagai rasul, sebagai nabi. Tu. Nama Mukhtar Ibnu Ubaidillah. Mukhtar Ibnu Ubaidah Al-Thaqafi. Pendusta yang mengaku kata dia tu nabi. Dialah yang membangkitkan cara memikir Al-Alawiyah yang ada di Iraq. Sampai jadi sebab membunuh sesama orang Islam. Dan dia ni kena dibunuhkan oleh Mus'ab Ibn Zubair pada tahun yang ke-67
Al-Hijriyah. Orang mana? Orang Masyriq. Hak duduk di Madinah ni. Semua berlaku kot tu berlaku. Nampak tu tak? Tu dia. Dan sebagainya. Dan banyak lagi yang ulama-ulama kita sebut mari. Dan kalau kita nak tengok masa sekarang. Masa sekarang peperangan Iraq dan Iran. Peperangan di antara Iraq dan Iran panjang masa sampai ke berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun berlaku. Orang di mana ni? Orang kau tu. Kok Masyriq tadi tu. Nabi rakyat kena lagi. Kena. Dan serangan Saddam Hussein terhadap Kuwait. Orang Saddam Hussein orang mana? Orang balik Masyriq tu juga. Dan hak sekarang lah ni boleh mengatasi orang Rafidah di atas ahli sunnati wal jamaah di Iraq sampai ke tumpah darah dan jadi bunuh-membunuh dan sebagainya. Hak berlaku sekarang lah ni. Gana orang hak ingkari sunnah tak sebut. Sebab apa? Ni perkara-perkara yang kita itu kena tanya kata, buat apa mereka itu tak sebut. Kalau kita betul dah Nabi kami kata, wa fi najdina adalah hadis tu kena pada Iraq, bukan kena pada Najd ar-Riyadh. Sebagaimana salah faham oleh mereka yang nak tolaknya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan berlaku fitnah yang besar di Masyriq apabila sungai Furat itu kering turun, adanya dalam tu panggil kata bukit emas sebagaimana Nabi royak dalam hadis yang sabit, akan bubuk situ pula banyak. Sebab tu orang putih ni, orang Gharbi, orang barat ni duk bubuk sangat nak tu. Pasti Yawi Rafidah mengatasi situ. Kerana orang Rafidah ni anak tangan dia dah. Tengok. Ini nak royak kata perkara-perkara yang kita boleh tahu. Hak Nabi kita royak tak kena lagu mana lagi. Dan Ya'juj wa Ma'juj keluar daripada tu, keluar Dajjal pun, keluar daripada Masyriq. Gapo lagi hak tak kena hak Nabi kita royak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak. Semua betul berlaku. Nampak tu tak? Itu nak kita faham kata perkara-perkara yang kita itu duk royak mari tu bukanlah sekadar kita duk royak tu tidak ada sandaran sumber yang faham. Hei orang hak ingkar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubat diri. Janganlah kita itu duk buat fitnah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana seksa Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku kalaulah kamu itu tidaknya kembali diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala sekali. Dalam hidupmu kalau mu tak kembali, kamulah yang menyeksakan diri kamu itu sendiri. Nampak tu tak? Tu dia. Kamu ni kalau ada ni sebagai tambahan. Kata kalaulah ada masa Sayyidina Abu Bakar tu jadi khalifah, orang hak lawan Abu Bakar mula-mula tu daripada Najd pun tak berlawan dengan hadis yang kita ada baca. Nampak tak? Tak berlawan kata Musailamatul Kazzab gapo nama tak berlawan dengan hadis kita ada baca. Sebab apa? Sebab dia mari kok tu juga. Tu tak? Sebab mari kok Masyriq tu juga. Akan tetapi hak tu menunjuk di atas berapa? Menunjuk di atas benda hak yang berlaku hak Nabi royak mari tu tak lari daripada maksud hak asal. Iaitu mana? Negeri Al-Iraq. Negeri mana? Negeri Iraq. Sebab itulah hadis Nabi itu ya tafsir setengah di atas setengah. Bukan sebagaimana orang-orang yang ingkar hadis Nabi itu faham, dan orang yang ambil cara mikir orang hak pasal tu mari guna pakar di dalam faham pun tak juga, tak betul juga. Sebab itulah kembalilah diri, jangan pasal kata duk berdegil duk gapo, janganlah. Sebab benda ni adalah benda-benar. Benar-benar kita kena terima lah. Kita jangan tak terima benar-benar. Belah kita tak terima orang pun tak apa. Terkadang kita tak terima orang. Orang yang royak kita tak kenal dia gitu gini ada orang kita ni. Akan tapi benar-benar kita kena terima. Walaupun kita tak boleh terima tuai pun tak apa. Kita terima benar-benar. Barulah kita selamat. Kesimpulan pada perjumpaan kita malam ni iaitu gapo? Iaitu
kesimpulan hak ulama kita buat ni bukan makna kata kita pandai baca kitab seka dua, amal kita hurai sendiri dengan tidak ada faham yang dipahamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para at-tabi'in dan tokoh-tokoh ulama yang mu'tabarin dalam agama, tidak. Yang kita waktu baik mari ni semua daripada tokoh ulama yang kita boleh tengok dengan mata kepala belaka. Kerana mereka itu ada kesal, ada kitab, ada huraya belaka. Nampak tu tak? Sebab tu tak sah kita mengakadkan diri kita, kata kita lah orang yang pakar ulama, orang yang pakar hadis. Orang lain tak pakar ulama, tak pakar hadis dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang menzalimi diri kita belaka. Nampak tu tak? Ni semua hak kita duk royak mari ni. Hei orang hak ingkar sunnah betul-betul tu dan orang hak yang makan cara mikir daripada orang ingkar sunnah. Insaf. We ada kesedaran, we ada keadilan dalam masalah kita nak mengeluarkan perkataan. Barulah kita itu disejahterai daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah sedikit daripada bentangan kitab, iaitu bentangan terhadap hadis yang yang orang-orang engkarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lontarkan syubhat kesamaran kepada umat Islam dengan cara tak berapa detail mana. Tak apalah, itu sekadar kelemahan diri saya sendiri dan kesibukan kita tak sempat nak cedera dengan cara sepenuh-penuh. Akan tetapi sekadar ni kata usaha yang amba itu kemuka gitu, mudah-mudahan kita dapat faham, dapat boleh ambil faedah, itu memadai dah di dalam hidupan kita supaya Allah Subhanahu wa taala meredai dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun suka hati dengan kita. Maka pada hari ini, pada perjumpaan kita sekali ni, sekadar inilah dulu. InsyaAllah kalau ada kesamaran-kesamaran yang lain pula, kita akan beri penjelasan pula kepada umat kita, masyarakat kita yang dihormati, yang dimuliai. Sekali lagi, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupan kita, menyelamatkan kita daripada bala petaka dan selamat keluarga kita, adik-beradik kita, guru kita, kawan-kawan kita daripada fitnah-fitnah yang berlaku, terutamanya fitnah-fitnah kesamaran pahaman yang salah yang dimasukkan di dalam akal-akal orang Islam kita, kerana itu adalah kemusnahan fitnah yang jadi halangan kita apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita sebar pengajian kita kepada orang yang duduk waris tahap kita. Akhir sekali, marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa supaya kita itu boleh bantukan pengajian kita dengan tenaga, semangat dan harta benda dan gapo-gapo pun tak apalah. Itu adalah kebaikan yang nak berlaku di dalam dunia ini sebelum daripada kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sendiri. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay ja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma irfa'na al-bala' wal waba' wal quruna ya rabbal alamin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.